perkongsian pertama di aspirasi edisi Isnin tak lain tak bukan. Hari Isnin kita ada Pesona Dizarah untuk bersama dengan sahabat pendengar. Ustaz Muhammad Abdul Alamin dah pun bersedia kat ujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Usahakan juga untuk bersama dengan rakan pendengar menerusi perkongsian Pesona Dizarah hari ini. Kita nak sambung untuk Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT yang ke-97 Ustaz, Al-Waris, Allah yang Maha Mewarisi. Jadi mungkin awalan ini kita berikan terlebih dahulu sedikit mukadimahnya daripada Ustaz sendiri. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum wa man nasarahu wa wala. Antara mati Allah dijadikan hati kepada seluruh ibu-ibu, kakak, ayah, sahabat abang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita menyambung kembali perkongsian kita dalam Pesona Dizarah, dan hari ini kita sampai kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Warith. Al-Warith iaitu Allah Subhanahu wa taala yang mewarisi. Allah Subhanahu wa taala Al-Mewarisi. Okey. Surah rujukan kita adalah surah Maryam ayat 40 Surah Maryam ayat 40 Allah Subhanahu wa taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi dunia dan sesiapa sahaja makhluk yang ada padanya, dan kepada kami mereka semua kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut apa yang ada dalam dunia ni semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala mewarisi. Maknanya Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki, Allah lah yang mencaturkannya. Wa man 'alaiha, dan apa juga tidak ada sejengkal pun daripada muka bumi ini melainkan ada saja makhluk-makhluk, sama ada kita tahu ataupun kita tidak tahu, yang sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bergantung harap dan bergantung takdir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk khalifah muka bumi iaitu kita. Jadi sedang penonton, sedang pendengar yang saya sayangi sekalian Jadi apabila kita memahami benda ini, bahawa kita memahami bahawa rantaian Asmaul Husna ini mengajarkan kepada kita bahawa segala hidup kita ini adalah bergantung takdirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sentiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kurniakan kebaikan-kebaikan kepada kita. Walau bagaimanapun, ada 4 perkara yang Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi manusia untuk manusia mewarisinya. Ada 4 perkara walaupun Allah Subhanahu wa taala sebut inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un, tapi ada 4 perkara Allah izinkan bagi khalifah muka bumi ini iaitu manusia ni. Maknanya Allah izinkan untuk untuk kita mewarisi daripada satu generasi ke satu generasi itu ada 4 perkara dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Itu key point dia. Itu dia punya key point dia, iaitu dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala maka takkan dapat pewarisan itu ataupun takkan dapat, maknanya Allah kurniakan anugerah benda yang akan kita kongsikan sebentar lagi itu. Okey, jadi 4 perkara. So, salin, siapkan catatan kita. Sebab qayyidul ilma bil kitabah, hendaklah kamu menambat ilmu dengan menulis, kerana sekabur-kabur tulisan adalah sekuat-kuat ingatan. Saya penonton dan sedang pendengar yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya iaitu dalam bab harta. Dalam bab harta, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi manusia itu dia boleh mewarisi harta. Dia boleh mewarisi harta. Allah boleh anugerahkan kepada dia harta, anugerahkan kepada dia kesenangan, yang kemudian kesenangan itu diwariskan daripada satu generasi ke satu generasi. Ini Allah Subhanahu wa taala maknanya membenarkan untuk mewarisi harta itu. Dan dalam Islam Islam adalah satu-satunya agama yang
detail mengajarkan kita mengenai harta sebenarnya. Jadi DJ kat IT kan, satu hari ada satu orang dia datang dekat saya, dia marah-marah tau. Dia membebel. Dia membebel. Dia Kenapa kata apa? Ustaz? Dia kata, oh, datang saya membebel. Kan. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, apalah dia orang ni Ustaz? Ada orang ni, Ustaz-Ustaz ni marah-marah lah apalah kan. Mengenai kita kena bayar zakat lah. Ustaz kata, bagus tu kan. Itu kan dia mengajar kita untuk menyati orang susah dan sebagainya. Tapi Ustaz, dia tak pernah pun ajar kita untuk cari harta. Kita cari harta susah-susah, dah dapat dia senang-senang nak collect zakat pada dia. Pada dia. Dia jadi di ending dia saya kata, awak kena dengar banyak radio Aikim ni, saya kata. Kali itu macam-macam ada tahsinul ibadah, ada sirah, ada pesona di Zahra, ada berbagai-bagai lagi ada kan. Okey. Dia kata Ustaz, kita ni Ustaz apalah, dia tak pernah ajar kita cari harta. Tiba-tiba nak collect zakat tu marah-marah pula tu. Saya kata tuan, kebetulannya tuan jumpa orang yang mengajarkan mengenai zakat. Sebenarnya Islam mengajarkan kita dalam harta daripada kita lahir sampai kita meninggal, dia ajarkan kita pengurusan harta. Bermula daripada kita lahir, kita tak ada apa-apa harta pun. Macam mana nak pembiayaan susu kita, pakaian kita, ubat kita, mana dapat itu? Mana pembiayaan itu? Islam terus ajarkan daripada ayah. Daripada seorang ayah. Kan? Kalau ayah tak ada, daripada datuk. Datuk tak ada, apa-apa juga waris-waris dia. Waris-waris tak ada, Baitul Mal Muslimin akan bantu. Maknanya, daripada tak ada harta, itu step pertama. Kemudian setelah dia pun dah dewasa, mungkin umurnya 18 ke atas, mungkin umurnya 20 lebih. Islam ajar kita cara mencari harta. Cara mencari harta diajar dalam Islam tau. Ada dengan jalan al-amal, kerja. Ada dengan jalan al-bay'. Al-bay' ni maknanya berniaga. Ada ni boleh berniaga online, diajar. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan untuk kita berniaga dan mengharamkan riba. Malahan Islam mengajar kita untuk berniaga dan bekerja. Jangan malas. Jangan duduk saja. Kerja tu dengan kepandaian dan kekuatan kita, bukan dengan sijil. Sijil itu cara kita untuk latih akal kita untuk ilmu. Tapi bukan semata-mata sijil. Ada orang hari ni tak nak kerja sebab apa? Tak ada sesuai dengan sijil dia. Salah tu. Ada al-amal, ada al-bay', ada jual beli. Ada dengan cara musyarakah. Musyarakah ni maknanya buat syarikat. Musyarakah ni maknanya perkongsian. Ada dengan cara al-mudarabah. Mudarabah tu maknanya satu orang bagi modal, satu orang jalankan. Jadi mana Islam ajar kita cara cari harta. Kemudian step ketiganya iaitu kalau kita nak tombang dalam perjalanan cari harta, bisnes ni kadang-kadang kan ada ataupun kerja ni kadang-kadang naik, kadang-kadang turun kan. Mana nak tombang, Islam ajar kita instrumen sokongan. Instrumen sokongan ni apa? Ada dengan pinjaman. Al-qardu, ada dengan pinjaman. Ada dengan cara gadaian, ar-rahnu. Ada dengan cara takaful tu insurans lah kalau bahasa sekarang ini. Maknanya nak tombang pun ada cara dia. Maka step keempat orang dah dapat harta iaitu tunaikan benda wajib, zakat, maknanya sedekah, infak. Bab yang kelima, 15 harta haram. Harta haram tak banyak. Harta haram ada 15 sahaja. Tapi 15 inilah yang orang kadang-kadang cari. Harta haram, rasuah contohnya, mencuri contohnya, ihtiqar ni makna monopoli pada barang-barang asas dengan monopoli harga contohnya, rampasan al-ghasbu contohnya. Harta haram ni tak banyak, 15 harta je. Tapi ni kadang-kadang orang cari kadang-kadang. Sedangkan halal beribu berjuta keliling kita dengan harta halal sebenarnya. Tapi haram tu lah juga orang nak ambil. Pelik orang ni kan, dia jaga hati kan. Okay. Dah dapat dah mengindahkan harta halal, kemudian sampailah akhirnya peringkat ketujuh apa dia? Nak meninggal. Nak meninggal kita ada sistem iaitu sistem wasiat. Sistem apa? Sistem faraid contohnya. Nampak tak? Jadi dalam harta ni satu-satunya antara pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi izin untuk kita mewarisi dan ada caranya diajarkan. Dan pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala pada harta kita tak lama kan.
hidup umat Muhammad baina sitin wa sabiin, lingkungan 60 ke 70 tahun ya. Hidup umat Muhammad di mananya harta sementara daripada kita, kita bawa dia untuk ke akhirat. Jangan lupa benda itu. Itu benda yang pertama. Yang kedua, kita berhenti Lepas rehat kita sebentar. berhenti seketika. Untuk anda jangan lupa tekan butang share untuk perkongsian bersama dengan rakan pendengar. Baru satu tu yang kita warisi, iaitu harta maha kasih sayangnya Allah SWT, sumber segala-galanya. Kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kasih telah terbina sebuah mahligai, menjadi tanda agungnya cinta kita. Kasih telah kubinakan sebuah istana, sebagai bukti cinta sejati. Mekar menghiasi taman kasih kita, dan diiringi harum firdausi. Dikaulah permaisuri di hati suami, penyejuk mata, penenang di hati. Tapi angin yang mendatang bagaikan badai yang melanda. Kau pergi dulu tanpa menungguku, kerana takdirku relakan jua. Kekasih, akan kupahatkan doaku di dalam lina dan jua jagaku. Kekasih, akan kusirami pusaramu dengan cinta sejati. Oh, andai kata kita bersama lagi, ku ingin hidup bahagia bersamamu. Akan kupahatkan doaku di dalam lena dan jua jagaku. Kekasih, akan kusirami pusaramu dengan cinta sejati. Oh, andai takdir kita bersama lagi, ku ingin hidup bahagia bersamamu. Kasih telah terbina sebuah mahligai, menjadi tanda agungnya cinta kita. Kasih telah kubinakan sebuah istana, sebagai bukti cinta sejati. Menjadi tanda cinta
sejati. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi Persona Jizarah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin di hujung talian untuk perkongsian kita hari ini. Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Waris, Allah yang maha mewarisi. Dan ada 4 perkara yang Allah izinkan manusia untuk mewariskan. Yang pertama tadi harta. Macam-macam lah Ustaz kan, tentang pengurusan harta keluarga ni pun kena belajar Ustaz kan. Nantilah masa nanti Ustaz masa kita belajar Ustaz, boleh kan? Boleh, insyaAllah. Boleh. Kita sambung lagi. Kita sambung lagi. Silakan Ustaz. Yang keduanya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan untuk manusia itu mewarisi iaitu ilmu. Sebab tu dalam Islam antara galakan yang sangat besar adalah untuk kita mewarisi ilmu. Sehingga dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa idza mata ibnu Adam, mati anak Adam, inqata amalu illa min thalatha, terputus amalannya kecuali 3. Antaranya adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Hadis ini adalah hadis menggalakkan kita untuk mewariskan ilmu kepada orang lain. Jadi ibu-ibu, akak-akak, ayah saya sekalian kan. Sebab itu dalam hidup kita ni kita kena selalu berkongsi ilmu kan. Apa pun ilmu yang baik kan kepada orang sekeliling kita, sebab dia adalah satu ilmu yang, satu benda yang akan berkekalan walaupun kita tak ada lagi. Jadi mungkin ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya sekalian mungkin ada terfikir, saya ni Ustaz, apalah ilmu saya ada Ustaz, apa nak berkongsikan kan. Okey. Jadi kadang sebenarnya tak mesti besar-besar. Tak semestinya maknanya ilmu tu yang besar-besar. Ibu-ibu, akak-akak, ayah saya sekalian kan, kita ada anak. Anak kita hantar sekolah agama. Anak kita hantar sekolah kafah sebagainya kan. Okey. Dia belajar agama, alhamdulillah. Tapi biarlah benda-benda asas dalam agama, contoh apa, bacaan Fatihah dia. Biarlah kita ajar bacaan Fatihah dia. Bacaan Fatihah dia. Dia menghafal Fatihah, hasil daripada kita ajar, katakan alhamdulillah dia adalah orang yang mengekalkan dan mendirikan sembahyang. Katakan umur dia 80 tahun satu hari nanti, 80 tahun dia sembahyang, pahala tu boleh dekat kita sebab kita yang mengajar Fatihah dia. Cikgu-cikgu bagilah ngajar benda yang tinggi-tinggi sikit. Benda-benda asas sembahyang, Fatihah, baca tahiyat akhir, baca sembahyang, doa kunut, biar kita yang ajar. Jadi kalau dia menunaikan sembahyang, pahala tu boleh dekat kita tu. Itulah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat. Tak semestinya besar-besar. Hari ni abang-abang tegur isteri contohnya kan. Tegur suami kadang-kadang kan. Adalah lekat jugalah dekat kepala otak dia kan. Dekat dia punya pemikiran dia tu kan. Lekat juga kan. InsyaAllah. Kan? Maknanya benda tu bermanfaat. Sebab dalam hadis yang disebut, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang menganjurkan, mengajak benda yang baik, maka orang tu berubah, diberi pahala orang itu, maknanya pada kita tanpa mengurangkan pahala orang yang buat tu. Jadi ilmu boleh diwarisi dan galakkan untuk kita mewariskan ilmu kepada orang ataupun orang sekeliling kita, di bawah kita. Tak semestinya besar, sikit-sikit lah. Maknanya tak semestinya benda besar. Okey, benda yang ketiga. Ibu-ibu, akak-akak, ayah saya sekalian kan. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya kelebihan. Kelebihan. Okey, sebelum tu saya nak cerita sendiri. Kelebihan yang hebat-hebat ni, kalau diberi kepada Nabi, dipanggil mukjizat. Kalau diberi kepada Nabi, dipanggil mukjizat. Kalau diberi kepada orang-orang yang soleh, pada wali-wali Allah, itu dipanggil karamah. Kalau dibagi kepada orang awam, orang biasa, kita orang biasa je, tiba-tiba sekali-sekala adalah benda-benda kelebihan Allah bagi kan, ada rasa hati yang tepat contohnya kan, adalah benda tu, itu dipanggil ma'unah. Istilah dia ma'unah. Dan kadang-kadang ada orang yang engkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia ada kelebihan juga, itu dipanggil istidraj. Istidraj ni maknanya Allah bagi kelebihan itu kepada dia, biar dia makin dengan keadaan Allah tak redha dan tidak akan menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makin jauh. Senanglah kira cerah masa depan kat akhirat tu. Maknanya senang nak kira lah. Kalau ada baik jadi susah sikit. Ini senang kira. Jadi dia makin jauh, na'udzubillah. Dia makin jauh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan saya nak sentuh di sini, antara mukjizat Nabi-Nabi ni dah ada mukjizat kan, kelebihan-kelebihannya. Kita umat Muhammad, umat yang paling beruntung. Kenapa ibu-ibu, akak-akak, ayah sekalian, kita adalah satu-satunya umat yang mewarisi mukjizat Nabi kita. Kita satu-satunya umat yang mewarisi mukjizat Nabi kita tau. Tidak pernah umat terdahulu dapat mewarisi mukjizat Nabi mereka melainkan umat Muhammad saja. Apa dia? Al-Quran itu. Sebab itu Al-Quran ni banyak. Allah izinkan kita mewarisi Al-Quran. Sangat beruntung umat Muhammad. Ya. Sebab itu Quran ni baca. Dalam rumah baca. Dalam hadis Nabi sebut, jangan jadikan rumah kamu tu sunyi seperti mana kuburan. Ya. Maknanya semarakkan dengan bacaan ayat Quran, dengan solat berjamaah. Maknanya semarakkan. Jadi jangan sunyikan rumah tu dengan benda-benda demikian. Maksudnya baca Quran. Kemudian Quran ni fahami, amalkan. Dan ada setengah-setengah Al-Quran ni, ayat dia ada kelebihan-kelebihan untuk kita. Sebagai contoh, kita fokus dalam rumah tangga. Ibu-ibu, kakak, ayah sekalian. Kalau abang-abang, ayah, ibu, kakak pergi keluar daripada kejauhan daripada rumah. Nak balik ke rumah, bagi salam. Kerana yang keduanya, baca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Baca surah Ikhlas 3 kali untuk masuk rumah. Surah Ikhlas tak lama, 3 kali 30 saat je. Satu tu 10 saat lebih kurang, 30 saat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin 7-8 saat je. 3 kali dalam 30 saat lah, 30 saat. Barang siapa yang melangkah masuk ke rumahnya dengan membaca surah Ikhlas 3 kali, akan diamankan penghuni rumah itu daripada kepapaan. Papa ni banyak papa kan. Ada papa iman, papa ilmu, papa harta, papa akhlak. Diamankan penghuni rumah itu daripada kepapaan. Ini maknanya Quran diberikan kepada kita, kita bacalah. Macam saya pernah kongsikan dekat Puan di Zahra ni kan. Ibu-ibu akak-akak saya sekalian. Kalau kita masak, ibu-ibu akak-akak masak, jangan banjiri masak itu dengan marah kat suami, maki-maki kat suami kan. Tak guna ni, pada menipu sekarang ni. Cakalah awak kan. Jangan. Jadi kita barakahkan masakan kita itu dengan bacaan ayat Quran. Apa ayat antara yang paling bagus dibaca ketika nak masak? Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Buka api masak tu, baca selawat 3 kali. Masak tu dengan baca surah Al-Kautsar. Sekali pun cukup. Nanti nak tutup api, sekali lagi baca surah Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Kami kurniakan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sembahyanglah dan buatlah sembelihan korban. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu itulah orang tu yang akan binasa. Maksudnya apa? Allah akan kurniakan siapa-siapa yang masak masakan kita tu, hatinya itu jadi jatuh kasih, ada kebaikan. Jadi maknanya masak tu baca surah Al-Kautsar. Ayat Quran diwariskan kepada kita. Kelebihan ini diwariskan kepada kita. Masya Allah. Jadi maknanya jangan tak amalkan. Nanti kena amalkan ayat Quran sebab ini diwariskan kepada kita. Dan yang terakhir sebelum kita buka untuk untuk siapa-siapa yang nak bertanya pada pagi ini, iaitu yang ketiganya janji. Perjanjian. Janji ni boleh diwariskan. Perjanjian boleh diwariskan. Antara yang dipanggil wasiat contohnya kan, maksudnya perjanjian. Contohnya ketika Nabi SAW hampir kepada kewafatan baginda berpesan kan kepada Sayyidina Ali kan, bahawa baginda berpesan kepada Ali untuk membuatkan korban. Maka Sayyidina Ali tetap membuatkan korban walaupun baginda SAW telah wafat. Jadi maknanya perjanjian untuk membuat korban, ibadah korban itu. Antara lain Salahuddin Al-Ayyubi pernah menunaikan janji guru dia ketika kurun ke-11 tu, kurun ke-12, waktu tu Islam bertentangan dengan tentera salib. Jadi ada satu orang nama dia Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki, seorang pahlawan pejuang Islam. Dia berjanji, kalau andai kata
dia berjaya menawan Baitul Maqdis. Dia akan letakkan sebuah mimbar yang sangat cantik. Satu di Masjid Baitul Maqdis, satu dekat Masjid Hebron. Sangat cantik. Dan ada kajian daripada mana mimbar itu dibina, kurun ke-11 ya. Kurun ke-11. Teknologi kayu hanya datang dari Nusantara. Kan? Pembinaan mimbar tu secara tanggam dan juga pasak. Kan? Itu hanya orang Nusantara menggunakan kaedah itu. Sama macam Istana Seri Meranti dekat Negeri Sembilan tu. 16,000 kepingan kayu tu dipasak dan ditanggam tu. 16,000 tau. Maksudnya Masya Allah cantik sangat tu. Jadi ada perbahasan. Maknanya apakah orang Melayu kita terlibat dalam peperang salib, tapi kita dah tak tahu sejarah kita sebab Melaka tombang 1511 kan, lepas tu angkut buku-buku kita pun tak tahu catatan itu kan. Saya ketika dijemput mengajar di Moscow State University di Rusia, saya pernah menjadi pensyarah di sana. Jadi ketika itu saya menjadi pensyarah di sana, ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Ada di Rusia. Saya pun terkejut juga. Ui, ada kat sini. Kalau gitu, Flo Dalama waktu Melaka tombang ada kat tenggelam. Maknanya kata tenggelam tengah lautan buku-buku kita. Ramai ahli sejarah kata sebenarnya tak tenggelam. Saya sendiri pernah menyaksikan dengan mata saya. Ra'aitu bi'aini. Kitab-kitab Melayu kita, buku-buku Melayu kita ada di St. Petersburg di Rusia. Kan? Itu maknanya Syekh Nurdin Mahmud Azengki berusaha untuk meletakkan kalau dia berjaya tawan Baitul Maqdis balik. Tapi dia tak sempat. Dia meninggal pada 1174 Masihi. 1174 Masihi. Maka perjuangannya itu diteruskan oleh anak muridnya iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi meneruskan dan pada 1187 Masihi Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membebaskan Baitul Maqdis dan meletakkan mimbar ini ke dalam Baitul Maqdis. Ini antara contoh kan, mana perjanjian ataupun nazar yang diwariskan dan ditunaikan. Sebab itu hari ini kita kalau ada nazar ataupun ada hutang agama ni nazar apa boleh dipesankan kepada anak kita untuk tunaikan. Anak yang soleh kena tunaikan. Hutang kita ni dengan manusia satu hal, dengan agama satu hal. Zakat kalau dia tak tertunai, macam tu fidyah. Dah tak larat puasa, pernah hutang puasa, tak ganti lagi, banyak tu fidyah tu kena gantikan. Itu pesan kepada anak kalau dah tua. Anak soleh dia akan tolong tunaikan benda itu. Benda-benda berkaitan dengan agama terutamanya kita selesaikan hutang-hutang pada agama. Okey, itu 4 perkara. Allah Subhanahu Wa Taala waris kalau mewariskan, dan 4 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala wariskan kepada, benarkan untuk kita mewarisi. Wallahu alam. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Lengkap dah kita perkongsian kita untuk 4 perkara yang Allah wariskan. Alhamdulillah kita nak ajukan, kita nak tunaikan juga soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita yang telah menghantarkan soalan di WhatsApp Kim di 0112900404. Satu soalan yang agak panjang Ustaz, tapi saya bacakan, namanya nak dirahsiakan, jadi saya rahsiakanlah Ustaz. Perkongsian sahabat kita ni, dia kata dari Kuala Lumpur, nak tanya dengan Ustaz apa yang wajar sahabat kita lakukan. Sahabat kita ni memasang alat IUCD atas nasihat doktor setelah melahirkan anak pertama pada 2 tahun yang lepas. Kerana ada penyakit bipolar disorder, jadi beliau telah bersalin secara caesarean Ustaz. Masalahnya suami seperti kurang meredai sahabat kita memakai alat itu kerana dia ingin sahabat kita ni mengandung lagi. Suami sahabat kita ni memang datang dari keluarga yang adik-beradik ramai Ustaz. Jadi umur sahabat kita dah lewat sekarang ni dalam 35 tahun, jadi khawatir sekiranya dikira derhaka kepada suami dan akan datang jika sahabat kita mengandung, risiko pula untuk anak kedua mungkin Down syndrome dan sebagainya Ustaz. Jadi macam mana Ustaz, nak ikut kesihatan ke, nak dapatkan redha suami ke, mana satu Ustaz dalam keadaan begini Ustaz? Okey. Hukum bila kita sebut pasal hukum kan, hukum ni haram ke, halal ke, boleh ke, tak boleh ke. Okey, kita kena faham satu lagi, dipanggil sumber hukum. Sumber hukum ni ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Yang disepakati Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu yang disepakati ya, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Boleh ke tak boleh, haram ke tak boleh dan sebagainya. Antaranya ada sumber tak disepakati,
ada kaedah lain, ada istihsan saduz zara'i. Saduz zara'i ni maknanya kita tutup ruang-ruang kemudaratan. Kan? Jadi antaranya adalah pendapat pakar. Pendapat pakar ni boleh dijadikan sumber kepada hukum. Pendapat pakar. Sebenarnya kalau yang nasihat kita tu adalah pakar, kan? Dan kita ambil lagi beberapa nasihat beberapa pakar lagi, dia boleh dijadikan sumber hukum. Maksudnya kalaulah anda kata mengandung tu memudaratkan anak ke diri ke dan nasihat pakar begitu, kita boleh ikut nasihat pakar tu. Bagi suami dia tak redha dan sebagainya, maksudnya mungkin dia tidak faham. Dia tak fahamkan dengan cara baik lah, dengan cara baik dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada al-mar'u adu bima jahilah. Seseorang akan memusuhi benda yang dia tak tahu. Dia tak faham, dia tak tahu kan. Jadi dia akan memusuhi benda tu, dia tak suka benda tu. Fahamkan dengan cara baik. Cuma maksudnya antara sumber hukum adalah pandangan pakar. Contoh macam kita nak tetapkan orang ni dah meninggal ni, nak padam dia punya bantuan pernafasan oksigen ni kan. Jadi pendapat pakar diperlukan, okey. Maknanya pakar kata kalau ikut, maksudnya memang dah brain death, dah meninggal kalau ikut, maka untuk memadamkan apa hukum dia, pendapat pakar ada, boleh diikut pendapat pakar tu. Wallahu alam. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada dari Temerloh Zam tanyakan soalan. Sunnahnya dalam rumah tangga ni siapa yang sepatutnya jadi Menteri Keuangan Ustaz? Suami ke isteri? Okey. Suami sebagai provider dipanggil nafkah, berikan nafkah kepada isteri atau pada suami. Dalam sudut menguruskan keuangan tidak disebut siapakah yang menguruskan keuangan. Jadi maknanya kadang-kadang kita kena terima hakikat, kadang-kadang isteri lebih pandai mengurus keuangan daripada suami. Saya ada membuat forensik insan gitu kan. Forensik insan ni. Contoh katakan kita istilah macam orang mata. Orang mata ni action oriented. Dia akan buat dulu. Dia kalau beli barang kan, dia beli dulu baru fikir. Beri dulu baru mahal lah, beli lain lah. Tu orang mata kan. Jadi kadang-kadang dari sudut keuangan, kadang-kadang dia tak berapa mahir untuk menguruskan keuangan. Maka sebagai isteri yang sebagai sayap kiri pada suami, dia boleh minta isteri tolong uruskan. Ada bagi setengah ni untuk investment masa depan ke, untuk anak-anak ke apa semua ke. Ada kadang-kadang suami cakap, tak apa, biar diuruskan. Kadang-kadang kita kena raih juga isteri ada kelebihan dia. Jangan ingat kita suami kita semua boleh buat. Isteri ada kelebihan dia ada kelebihan dia. Kita kena raih, kita kena ada perasan, kita kena ada awareness, ada kesedaran. Dia juga ada kelebihan dalam membantu rumah tangga kita ni. Wallahu alam. Ya Allah, kena bersaling lah Ustaz kan, sama-sama lah jadi Menteri Keuangan dan sumber keuangan tu kan. Baiklah, seterusnya soalan daripada sahabat Ustaz, dia kata suami seorang yang baik, dapat rasakan suami suka melayan video-video porno Ustaz. Jadi apa yang nasihat Ustaz lah yang boleh sahabat kita ni bantu, sebab sahabat kita rasa sangat berdosa kalau membiarkan suaminya begitu. Silakan Ustaz. Okey. Orang ni dia ada mazmumah. Mazmumah ni kelemahan diri yang inborn. Inborn ni lahir-lahir. Lahir ada kelemahan. Dan kelemahan manusia tak sama. Kelemahan manusia ni tak sama. Inborn. Lahir-lahir kita semua ada kelemahan kita dan kita tak sama. Ada orang kelemahan dia kadang-kadang memang tengok perempuan. Dia pantang tau, dahi licin, dia kan jadi pening kepala tau. Dia jadi inborn kelemahan. Mazmumah dia macam tu. Ada orang dia macam tu. Ada orang tak. Tapi dia akan lebih macam habis tok kereta. Kan? Dia tok kereta tu. macam tu orang perempuan. Ada orang macam tu tau. Dia tok kereta tu lagi macam macam tu kan. Mazmumah dia kadang benda-benda kemewahan macam itu, kereta lah apa. Ada orang kelemahan dia macam jam, kena jam. Boleh kumpul jam. Berkemewahan macam itu. Ada orang kelemahan dia kadang-kadang pujian. Dia tak boleh dia puji, dia kalah dengan benda tu. Ada orang kadang-kadang kelemahan dia apa dikatakan boros contohnya kan. Ada orang kelemahan dia marah-marah. Okey. Apa yang puan cerita, kelemahan suami puan adalah mazmumah adalah suka melihat aurat orang. Memang ada kelemahan macam tu. Jadi dengan sekarang wujudnya teknologi, orang boleh melihat aurat orang dan sebagainya, yang ni dari telefon, mana itu mazmumah dia. Jadi nak buat macam mana, memang kena tegur.
dan tak boleh nak mengharapkan sekali teguran suami tu boleh ikut. Dan jangan ingat okey kita dah tegur dia dan dia dah berubah. Dia takkan jatuh balik pada benda tu. Dia mesti akan jatuh balik. Sampai bila? Sampai tua macam tu. Kalau itu mazmumah dia. Jadi kalau kita ni nak baiki diri ni dia ada dua cara. Satu dipanggil tarbiyah. Tarbiyah ni orang lain tolong ingatkan. Satu dipanggil mujahadah. Mujahadah kita sendiri yang nak baiki diri. Jadi nak baiki diri dua-dua ni kena ada. Tarbiyah kena ada, mujahadah pun kena ada. Suami tu sendiri pun kena ada niat nak baiki diri. Isteri kena bantu dengan ingatkan. Kalau dia dah okey, jangan ingat dia akan okey. Lepas 3 bulan dia akan jadi balik. Maka ingatkan lagi, selalu ingatkan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Memang berat Ustaz kan benda-benda yang perlu kepada mujahadah dan tarbiyah yang berterusan Ustaz kan. Allah Akbar. Kita sampai ke ujung Ustaz. Pasal kita pada hari ini sedikit kata-kata akhir daripada Ustaz untuk kesimpulan kita. Silakan Ustaz. Ibu kakak tuan-tuan sekalian, sebagai kesimpulan dia kan, hari ini kita belajar nama Allah Subhanahu Wa Taala waris. Allah lah yang mewarisi segala-galanya dalam kehidupan kita di dunia ni dan sebagainya. Tapi Allah benarkan 4 benda kan untuk diwariskan kepada manusia, bab harta, bab ilmu, kelebihan dan juga janji kan. Jadi kalau kita fokuskan kepada rumah tangga kita ni, biar pengurusan keuangan bagus dalam rumah tangga kita kan. Kita kalau siapa-siapa yang ada anak perempuan, ajar anak perempuan kita, ajarkan anak perempuan kita untuk dia mencari harta juga untuk berniaga kecil-kecilan supaya kalau dia dapat suami nanti dia bukan mendapat seorang bos. Kalau kita ada anak lelaki, ajarkan anak lelaki kita untuk membuat kerja-kerja rumah supaya kalau dia kahwin nanti dia bukan kahwin dengan orang gaji. Dia kahwin dengan partner. Dia kahwin dengan orang yang mengiringi dia dalam rumah tangga. Dia bukan kahwin dengan bos ke, dengan orang gaji ke, tak. Dia kahwin dengan kawan yang sama-sama mengacukan rumah tangga tu dengan sebaik-baiknya. Di mana uruskan ilmu, kelebihan Al-Quran itu sendiri, dan juga ada benda-benda yang dalam rumah tangga komunikasi untuk perjanjian, saya kurang ini, awak kurang tu, saling melengkapi kan. Jadi kalau kita faham ni, lalu rumah tangga adalah saling melengkapi. Mudah-mudahan kita sedar benda ini, kita faham benda ini, kita lebih menghargai suami kita, isteri kita, dan kita juga berwatak sebagai orang yang, maknanya orang yang melengkapi apa yang suami tak ada tu. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita keluarga yang bahagia sampai ke syurga, alang-alang berkeluarga biar sampai ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita tutup dengan doa Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada tahun ini ya Allah, jika ada kami membuat kesalahan dan keaiban ya Allah, bantulah kami ya Allah. Ampunkan segala dosa kami ya Allah. Berikan kekuatan untuk kami memperbaiki diri kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada tahun hadapan jika Engkau masih memberi peluang kami untuk terus hidup ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Kurniakan kami ilmu dan pengetahuan ya Allah. Kurniakan kami keimanan ya Allah. Kurniakan kami kesihatan ya Allah. Kurniakan kami akhlak yang baik ya Allah, supaya kami menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami dan ahli keluarga kami ya Allah daripada perkara-perkara yang tidak kami ingini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesembuhan kepada sesiapa yang sakit di kalangan kami ya Allah. Berikan bantuan-Mu kepada sesiapa yang susah di kalangan kami ya Allah. Kurniakan limpahan rezeki-Mu kepada kami ya Allah, dan kepada saudara-saudara kami yang sedang Kau uji dengan kesusahan ya Allah. Kasihanilah kami dan kasihanilah mereka ya Allah. Bantulah urusan kami dan bantulah urusan mereka ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar
يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah, sampai kita bertemu lagi minggu hadapan untuk tahun hadapan Ustaz. Perkongsian kita dalam perkongsian pasal Rizara. Jumpa tahun depan. Jumpa tahun depan insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.